Okey, Assalamualaikum kelas. Sekarang kita akan sambung untuk cara menulis perenggan isi karangan. Okey. Jadi, untuk menulis isi, awak pastikan ni adalah step-step dia untuk menulis isi. Takut awak tersangkut. Bila awak guna step ni, jadi karangan awak tu, waktu awak menulis tu, awak tidak tersangkut. Orang kata macam mana, tiba-tiba awak blank. Nak tulis apa lepas tu? Jadi awak guna tips ni. Ni adalah step dia. Step yang pertama, untuk isi, awak kena letakkan ayat topik. Ayat topik tu maksudnya menyatakan isi penting kita. Okey. Yang kedua, awak kena letakkan ayat huraian. Okey. Iaitu awak gunalah teknik 5 wife, 5 wife, 1 husband. Kalau dulu saya belajar 5 wife, 1 husband. Dengan menjawab isu soalan mengapa dan juga bagaimana. Okey, nanti kita tengok macam mana kita nak menjawab soalan mengapa dan bagaimana ni. Okey, seterusnya yang keempat ialah meletakkan ayat contoh. Menyatakan contoh iaitu menjawab soalan apa yang tadi tu. Menjawab balik ayat huraian kita. Dan last sekali dalam perenggan isi, wajib ada ayat penegasan. Kita kena tegaskan lagi kenapa isi kita tu penting, kenapa isi kita tu relevan. Iaitu menegaskan kepentingan isi dengan menyatakan kesan dan juga akibat isi yang kita pilih. Okey ya. Untuk perenggan isi ni, cikgu cuma ambil satu isi saja. Cikgu pilih satu isi penting saja. Okey. Jadi isi penting yang cikgu tulis dekat sini ialah mengadakan kempen cintai sungai. Jadi cara untuk menulis ayat topik ni kita teruskan saja. Kita nyatakan saja isi penting kita. Contoh cara cikgu menulis antara langkah utama yang perlu diambil ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen cintai sungai kita. Okey, kenapa cikgu tandakan perkataan perlu tu dengan pen merah? Kerana kita tengok balik soalan kita. Soalan kita tentang langkah-langkah. Bila langkah, usaha ataupun cara, bermakna kita kena ada kata tugas perlu. Apa yang perlu kita buat? Apa yang harus kita buat? Apa yang hendak kita buat? Tu contoh dia. Kita kena guna kata tugas perlu, hendak, harus, akan. Okey. So dekat sini cikgu letak pihak kerajaan. Langkah dia boleh pelbagai. Langkah ni soalan cikgu tadi okey, kalau kita tengok balik soalan cikgu ni tidak merujuk kepada mana-mana pihak. So cikgu boleh guna pihak mana? Pihak kerajaan pun boleh, pihak ibu bapa boleh, pihak masyarakat pun boleh. Sebab dia tak fokuskan kepada pihak mana. Jadi karangan cikgu gunakan pihak kerajaan, iaitu kerajaan perlu mengadakan kempen cintai sungai kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat huraian. Selepas ayat topik, kita akan buat ayat huraian. Okey, gunakan teknik 5 wife, 1 husband. Okey, contohnya, kempen ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti gotong royong membersihkan sungai. Okey, tu bagaimana cara kita nak buat kempen tu? Kita akan menjawab soalan bagaimana. Macam mana kita nak menjawab soalan mengapa pula? Kenapa perlu buat kempen tu? Caranya, selain dapat merapatkan hubungan antara masyarakat, aktiviti gotong royong juga dapat menyemai sikap menyintai sungai kita dalam masyarakat setempat. Okey, macam tu Okey, cikgu ada silap sikit ni, ada salah ejaan menyintai, sepatut mencintai. Kita kena kekalkan huruf C. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat contoh. Okey, menyatakan contoh. Kita akan jawab balik soalan ayat huraian kita tadi tu. Soalan mengapa dan bagaimana. Okey, ayat cikgu, antara masyarakat yang boleh terlibat dalam aktiviti gotong royong ini ialah masyarakat setempat yang berdekatan dengan sungai. Okey. Selain itu, mereka juga boleh bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan bukan kerajaan, iaitu NGO, untuk terlibat secara langsung dalam kempen cintai sungai kita ini. Okey, kita dah letak ayat tema, ayat topik, letak ayat huraian, kita letak contoh.
Yang terakhir, okey, kita akan letakkan ayat penegasan. Kita kena bagi penegasan kepada isi penting kita. Cara dia macam ni je. Letak dalam perkataan, jelaslah bahawa ataupun tegaslah bahawa, okey, melalui kempen Cintai Sungai Kita ini, kita bukan sahaja dapat mendidik tetapi juga dapat mendewasakan masyarakat tentang kepentingan sungai dalam kehidupan seharian. Okey. Ni contoh cara untuk menulis perenggan isi. Pastikan ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat penegasan. InsyaAllah jika karangan awak tu, isi awak tu betul, tepat dan huraian awak pun tepat dengan isi, relevan dengan isi, InsyaAllah awak akan dapat markah tinggi untuk isi. Okay. Dan yang terakhir, cikgu akan sambung cara menulis perenggan penutup karangan. Okey. Perenggan penutup karangan pun sama, ada 4 saja. Yang pertama, awak letakkan ayat kesimpulan. Yang kedua, kena letakkan ayat cadangan. Yang ketiga, kena letakkan ayat ramalan. Okey, apa yang akan berlaku ni nanti. Dan yang keempat ialah ayat harapan. Okey. Jadi, kita tengok dekat sini. Pastikan keempat-empat ini ada dalam penutup, dalam perenggan penutup. Kita tengok yang pertama, ayat kesimpulan. Okey. Cikgu guna macam ni je. Kesimpulannya, okey, sebelum tu cikgu nak terang. Okey, kalau kesimpulan, awak biasa buat perkataan kesimpulannya, tuntasnya. Tapi kadang-kadang ada pelajar cikgu yang letak akhir kalam. Kalau boleh, elakkan menggunakan perkataan akhir kalam. Awak guna je perkataan simple. Kesimpulannya ke apa, tuntasnya. Okey, macam tu Kesimpulannya, semua pihak perlu menggembleng tenaga untuk mengatasi isu pencemaran sungai-sungai di Malaysia. Okey. So, awak mesti tak faham apa maksud menggembleng. Menggembleng tu maksudnya bertindak lah. Bertindak, apa ni panggil? Okey, ataupun berusaha untuk mengatasi isu pencemaran sungai di Malaysia. Okey, bila last kali tu kena ambil balik tema soalan kita ataupun kehendak soalan kita tadi. Okey, seterusnya ialah ayat cadangan. Selepas ayat kesimpulan, kita kena letakkan ayat cadangan. Okey. Untuk ayat cadangan, kena guna kata kunci atau kata tugas perlulah, hendaklah, haruslah. Okey, ayat cikgu macam ni je. Oleh itu, langkah yang proaktif pemeliharaan sungai perlu dilakukan dari sekarang dengan bersungguh-sungguh secara berterusan. Okey, tu ayat cadangan dia. Apa yang kita perlu buat? Okey. Seterusnya yang ketiga ialah ayat ramalan. Ayat ramalan ni kesan dia. Kesan kalau kita tak buat ayat-ayat cadangan tadi tu. Kalau kita tak laksanakan ayat cadangan kita tadi tu. Apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okay. Jadi cikgu tambah sikit ayat ramalan cikgu. Andai usaha-usaha pemeliharaan sungai diremehkan, ia akan memberi kesan kepada kehidupan generasi akan datang dan juga kehidupan akuatik yang akan semakin pupus. Itu maksud dia kalau kita tak lakukan pemeliharaan sungai itu, kemungkinan generasi akan datang tak akan dapat tengok betapa cantiknya sungai-sungai yang ada sekarang ni. Ataupun kehidupan akuatik yang dulu yang cantik dalam air tu, generasi akan datang mungkin tak kenal. Mungkin sekarang akan datang dia cuma boleh tengok gambar saja. Dalam kehidupan sebenar, tidak boleh merasai, tidak boleh melihat hidupan akuatik tersebut. Okay. Dan last sekali dalam perenggan penutup, kita kena ada ayat harapan. Okay, ayat harapan ni apa yang kita harapkan dengan pelaksanaan usaha-usaha kita tadi tu. Okay, macam ni syarat dia. Semua pihak haruslah berganding bahu dan bekerjasama dalam usaha mengatasi masalah pencemaran sungai di negara kita. Usaha daripada semua pihak ini diumpamakan bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Okey, yang cikgu garis kat sini pun dipanggil sebagai peribahasa. Okey, perbanyakkan peribahasa, perbanyakkan kata-kata hikmah, kata-kata tokoh ataupun penggunaan kata-kata yang berdarjat tinggi, dia akan memberikan kelebihan untuk markah
markah karangan awak-awak semua. Okey, itu saja cikgu dah terangkan macam mana cara untuk menulis pendahuluan karangan, macam mana nak menulis perenggan isi dan lain sekali macam mana cara untuk kita menulis perenggan penutup. InsyaAllah jika awak guna step-step dalam setiap perenggan ni, insyaAllah awak dapat menulis perenggan karangan dengan baik sekali. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pembelajaran kita yang akan datang. Tajuk yang baru. Okey. Saya harap awak semua boleh faham. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.